Buletin Didik 8 Februari bersama saya Nur Alifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selaras dengan konsep Malaysia Madani, tumpuan kepada kanak-kanak di sekolah kerajaan yang mempunyai program pendidikan khas integrasi PPKI perlu diutamakan. Demikian tegas Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hu Ying semasa lawatan kerja beliau ke Sandakan pagi tadi. Pendidikan khas integrasi ini mesti diutamakan. Okay. Saya harap kita dapat adakan lebih kelas begitu di sekolah mungkin mengikut daerah. Pastikan semua sebab semua tempat ada budak-budak khas begitu. Jadi kita mesti pastikan yang budak-budak khas itu dapat pendidikan yang sewajarnya. Semasa ucapannya, beliau berkata akan membawa ke peringkat Kementerian Pendidikan mengenai cadangan Sekolah Kebangsaan Sungai Anip 3, pembinaan sebuah bangunan baharu untuk PPKI berikutan permintaan yang semakin meningkat setiap tahun. Dalam lawatan tersebut, beliau meluluskan peruntukan RM100,000 kepada sekolah berkenaan untuk pembaikan pendawaian elektrik dan kerosakan akibat anak-anak. Beliau turut melawat ke Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Peiying yang menghadapi masalah bangunan sekolah yang telah usang dan kekurangan murid berikutan penduduk sekelilingnya telah ramai berhijrah ke kawasan perumahan. Because we have to move, because now we have a wooden structure, so many years already, 60 years old already. So some of the students also have one issue lah. So we move to the Taman is better location for us in future. Sejak mula beroperasi pada 2014, Sekolah Dalam Hospital SDH di Hospital Umum Sarawak sudah memberi manfaat kepada lebih 3,000 orang pelajar dari negeri itu untuk mendapatkan rawatan di hospital berkenaan. Menurut Pengarah Pendidikan Sarawak, Datuk Azhar Ahmad, operasi sekolah terbabit dikendalikan oleh 4 guru berkelayakan daripada Kementerian Pendidikan. Inisiatif itu secara tidak langsung mengatasi masalah keciciran pelajaran dalam kalangan pelajar yang menjalani rawatan bagi jangka masa yang panjang. Bilangan anak yang mengikuti program sekolah dalam hospital ini bergantung kepada bilangan yang dirawatlah pada setiap masa. Jadi anak-anak yang mana-mana anak-anak yang dirawat di sini, dia akan diberikan peluang lah untuk mengikuti program pendidikan di sekolah dalam hospital ini. Pada ketika ini kita ada 12 orang lah setiap waktu. Tambah beliau, pelajar yang diberikan peluang belajar di SDH tidak hanya membabitkan pelajar di sekitar Kuching saja. Sebaliknya merangkumi semua pelajar dari seluruh negeri yang menjalani rawatan di Hospital Umum Sarawak. Jelas beliau lagi, SDH itu berfungsi atau beroperasi hampir sama dengan sekolah biasa lain dengan terdapat sesi pengajaran dan pembelajaran setiap hari. Silibus juga sama seperti di sekolah biasa, namun ia bergantung kepada keupayaan pelajar pada masa berkenaan. Sudut yang sebelum ini kosong dan terbiar dimanfaatkan dengan pelbagai kreativiti guru ke arah menjadikan sekolah berkonsepkan dalam taman. Usaha itu direalisasikan Sekolah Kebangsaan Gua Nangka di Mata Air Perlis dengan mewujudkan laman minda sihat di setiap sudut kawasan sekolah. Selari dengan saranan Kementerian Pendidikan KPM dalam membudayakan program Minda Sihat, setakat ini 8 daripada sasaran 12 laman Minda Sihat telah diwujudkan di SK Gua Nangka. Antaranya terowong Minda Sihat, Taman Fantasia iaitu kebun buah tin, stroberi dan anggur serta taman herba yang mempunyai lebih 70 pokok. Alhamdulillah, lepas kita buat tu dia jadi macam satu inisiatif lah pada kita, pada cara menarik minat tu, dan kita nampak dari masa ke semasa budak kita dah mencecah 600 lebih dah. Masa mula saya masuk tu pada 2019 tu kita murid hanya ada 400 lebih. Jadi kehadiran pun alhamdulillah taklah orang kata tak teruk lah kami ni. Area 90 ke atas semualah. Idea mewujudkan laman Minda Sihat diilhamkan guru bimbingan dan kaunseling Cikgu Nur Halmi Hamdah. Bila saya main sekolah saya senang sebab ada kawan-kawan, ada guru-guru. Sekolah ni bersih, cantik, lepas tu guru-guru pun baik.
Laman minda sihat itu bukan sahaja dimanfaatkan guru untuk pengajaran luar bilik darjah, tetapi murid dengan inisiatif mereka sendiri membuka perpustakaan bergerak pada waktu rehat. Ini Cikgu Zalina suruh saya ajar orang baca. Saya tolong jaga di sini dan tolong jaga kebersihan di sini dan tolong rumah di sini. Pelbagai kejayaan dicipta di SK Kuar Nangka, termasuklah muridnya dari kumpulan Tatih Budaya telah mewakili Perlis dalam Karnival Kebudayaan Asrama di Melaka pada Ogos tahun lalu. Walaupun sekolah luar bandar, tetapi seorang muridnya berjaya mendapat johan dalam pertandingan golf peringkat negeri Perlis. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyeru rakyat negara ini untuk sama-sama menghulurkan bantuan kepada mereka yang dilanda musibah termasuk bencana banjir. Baginda turut menzahirkan rasa simpati negara dengan kejadian gempa bumi yang berlaku di Turkiye dan Syria Isnin lalu. Saya nak menyeru kepada semua rakyat kita Malaysia supaya kita harus bersikap sedih lah di atas kejadian di Turki dan Syria. Agak satu malang bagi rakyat sana. Kita harap kita semua dapat berdoa dan sembahyang hajat ya, supaya dapat beri sikit sebanyak rahmah pada mereka yang telah kehilangan nyawa. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian kepada media ketika berkenan mencemar duli menyantuni mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Rendah Agama SRA Ubudiah Al-Jariah di Taman Guru di Kuantan. Baginda turut berkenan mengurniakan sumbangan peribadi dan bantuan barangan keperluan makanan, keperluan penjagaan diri serta kelengkapan solat kepada mangsa banjir. Melihat kebolehannya bermain alat muzik gamelan, ramai tidak menyangka pemuda berbakat besar ini berbangsa India. G. Nicholas, 23 tahun, berasal dari Iskandar Puteri, Johor, amat meminati muzik tradisional Melayu selain turut mempelajari seni silat sejak di bangku sekolah lagi. Menurut Nicholas, keluarganya juga lebih menitik beratkan penggunaan bahasa Melayu ketika bertutur di rumah. Malah sejak kecil lagi dia gemar menonton filem-filem arahan seniman agung negara Tan Sri P. Ramlee. Untuk saya semua, walaupun diorang bahasa India, diorang terapkan penggunaan bahasa Melayu lebih. Jadi bila diorang terapkan bahasa Melayu tu, kita layan macam cerita-cerita P. Ramlee. Itu yang minat muzik-muzik Melayu tau. Masa mula-mula saya berkecimpung dalam bidang gamelan, saya bermula dengan gendang, kemudian seron, gong, jido dan akhirnya serunai. Ilmu bermain alat muzik gamelan dimiliki pemegang diploma seni muzik aswara ini yang juga dikenali sebagai Cikgu Nick, digunakan untuk melatih 7 pemain gamelan SK Mendini Iskandar Puteri sejak setahun lalu. Kumpulan gamelan yang terdiri daripada pemuzik berumur 8 hingga 12 tahun itu telah mengiringi pelbagai majlis dan pertunjukan silat di peringkat daerah Johor Bahru. Melihat bakat dan kesungguhan anak didiknya, Nicholas tekad untuk membawa kumpulan gamelan SK Mendini ke peringkat antarabangsa sekaligus memartabatkan seni muzik tradisional Melayu. Budaya ini saya kira sudah lama ditinggalkan. Namun begitu, dengan berkat sokongan daripada jurulatih sendiri, iaitu Cikgu Nicholas, yang beliau sendiri bukan orang Melayu, berbangsa India, yang mempunyai kemahiran melatih muzik ini kepada anak-anak di SK ini. Nicholas juga pandai mengambil hati pelajar-pelajarnya. Walaupun penat, pemuzik-pemuzik cilik ini terus komited menjalani latihan pada sebelah malam walaupun pada hari persekolahan.
Okey, Mengkung tu susah tak nak ikut step yang muzik cikgu ajar? Sikit lah. Setiap minggu berapa kali training? Setiap hari? Minggu sekali lah. Penat tak pukul gong tu? Penat? Penat, tapi seronok Seronok. Gendang? Gendang apa? Gendang anak. Seronok tak main gamelan? Seronok. Macam mana cikgu Nik ajar? Dia garang ke? Dia sporting ke? Tegas. Berapa lama Fakir boleh pandai main? Berapa minggu agak-agak? Dalam sebulan. Dalam sebulan? Ada belajar muzik tak sebelum ni? Ada keyboard. Lepas ni you nak join lagi tak kalau ada performance? Nak. Seronok tak main dengan kawan-kawan? Sebab tak ramai yang boleh main gamelan ni. Seronok tapi penat lah. Penyanyi tersohor Indonesia Melly Goeslaw mengadakan konsert Ada Apa Dengan Melly di Ibu Negara baru-baru ini. Apa yang menarik, semua penonton yang hadir mengikut tema simbolik untuk mengimbau kembali zaman persekolahan. Sampai kapan kau gantung cerita cintaku. Bukan sahaja disajikan persembahan nyanyian, malah penonton juga umpama dipukau baik-baik lagu yang mengimbau kembali zaman persekolahan. Melly yang juga penulis lirik berjaya menghiburkan peminat Malaysia melalui lebih 20 lagu di konsert bertemakan kembali ke sekolah itu. Selain lagu popularnya, beliau turut mendendangkan lagu Allahyarham P. Ramlee dengan menampilkan cucu perempuan seniman agung itu. Ya Allah, aku bahagia banget. Bukan itu saja, penyanyi itu yang juga pecinta haiwan, Tegar, turut menampilkan kucing yang tular di bau khas dari Pulau Pinang. Kamu yang punyanya atau ada yang punyanya? Ada orang lain. Ratu soundtrack itu turut mengajak penonton berinteraksi untuk mencipta lagu bersama-sama kerana dia membawa watak sebagai cikgu muzik pada malam konsert ulungnya itu. Riak wajah gembira dan kepuasan jelas terpancar pada wajah penonton sebaik sahaja konsert melabuhkan tirai. I enjoy this program. I think I paid for it and RM, but it's really worth it. Berbaloi lah orang cakap. Konsert Melly memang puas hati. Daripada segi bayaran, pilihan lagu, kemudian interaction dengan dia punya peminat tu memang orang kata dari mula sampai habis energi tu tak pernah habis tu. So dia bila end pun semua lagu dia masih lagi lagu yang ramai orang kata memberi nostalgia kepada peminat-peminat tanah air di Malaysia. Robot penghantar barangan dan makanan semakin menjadi pilihan di Jepun. Ia sebahagian usaha diambil syarikat perniagaan bagi menangani masalah kekurangan tenaga kerja dan pengasingan luar bandar. Bermula April depan, Undang-Undang Lalu Lintas yang disemak semula akan membenarkan robot penghantar untuk menavigasi jalan raya di negara itu. Robot ini diharap dapat membantu golongan berusia yang tinggal di luar bandar untuk mendapat akses kepada barangan harian. Pada masa sama, menangani masalah kekurangan tenaga kerja. いいと思います。対面でも安心感はあるかもしれないけど、手軽に買えるのはこういったものかなって思うので、例えば覗きに行って今いらないなっていうそういう欲しいものがなくっても離れやすいし。ロボット単体でこの自立で安全に障害物があったら避けるとか、あと信号認識をするとかっていうのをロボット自体が判断をしてやるっていう自立型なんですね。で海外で行われているロボットっていうのは遠隔でオペレーターが遠隔操縦してるっていうところも多いんですけども、我々は自立で遠隔の方はどちらかというともう監視をしているだけという。Robot berkenaan mempunyai had kelajuan 6 km sejam di atas jalan raya dan dilengkapi teknologi mengesan halangan ketika melalui kawasan pembinaan atau menghampiri kenderaan lain. 4 robot dapat dikawal secara serentak dari pusat kawalan Fujisawa melalui kamera dan dimaklumkan secara automatik apabila mereka tersekat atau dihentikan oleh halangan. Susulan gempa bumi kuat yang melanda selatan Turkiye, saingan lumba basikal jelajah Antalya yang dijadual berlangsung esok sehingga Ahad ini terpaksa dibatalkan. Wakil negara Terengganu Polygon Cycling Team TSG antara yang sudah mengesahkan penyertaan.
Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak penganjur jelajah Antalya semalam, perlumbaan 1.2 UCI itu terpaksa dibatalkan untuk memastikan keselamatan peserta. Keputusan itu dibuat selepas perbincangan bersama Persekutuan Berbasikal Turkiye, Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI dan Kementerian Belia dan Sukan Negara Terbabit. Dilaporkan urusan penerbangan pulang pasukan terlibat turut diuruskan pihak penganjur. Terengganu Polygon Cycling Team TSG sudah berangkat pulang ke tanah air dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA hari ini. Ketika kejadian gempa bumi berlaku di selatan Turkiye, pelumba dan kru TSG berdepan detik cemas apabila kediaman yang mereka duduki turut bergegar sekalipun berada jauh di Antalya. TSG mencuri tumpuan apabila muncul juara keseluruhan pada perlumbaan jelajah Antalya tahun lalu. Perlumbaan kanu ais sempena Karnival Musim Sejuk Quebec, Kanada mengakhiri buletin didik. Saya Nur Halifah Ghani, salam hormat dan kita jumpa lagi. Il faut penser que c'est pour course en canot, c'est simple, c'est jeune, c'est la première fois. François est atterri ici, là, dans le moment. Volvo est en avant, 2 longueurs. Alors qu'on rentre des glaces qui sont ici, qui vont faire leur arrivée. Ils seraient normalement en 3e position.